dan meraih keberkatan Syaban dan berharap fadilah Ramadan. Itu tajuk di antara tajuk yang saya ditanya oleh pengurusi untuk tajuk apa, jadi saya cadangkan tajuk tersebutlah. Lebih kurang kita faham doa yang kita sering baca, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang mana kita harap kita sampai bulan Ramadan dengan satu tujuan, iaitu kita meraih fadilah Ramadan. Dan jangan lupa juga di dalam nisfu Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini ada satu malam, dan malam inilah malam yang diberikan keberkatan yang teramat sangat, sama darjatnya dengan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Di antara selepas malam Lailatul Qadar, malam yang kedua mulia adalah malam nisfu Sya'ban. Kita tengok sikit kitab ni tuan-tuan. Saya ada bawa kitab ni, kitab yang dikarang oleh Al-Muhaddis Al-Hafiz Syekh Salim Al-Sanhuri Al-Maliki rahimahullah ta'ala, ulama besar Al-Azhar Al-Syarif pada kurun yang ke-8. Beliau ni pada asalnya mengarang kitab Risalatu Kashfi wal Bayan Anil Fadail Nisfi Minas Sya'ban. Kemudian diterjemahkan oleh Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin Hafizahullah ta'ala, pengurusi akidah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tuan-tuan, dalam kitab ni kita pergi kepada sinopsis kitab ni saja, kita tengok bagaimana susunan yang menceritakan tentang ketinggian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni tuan-tuan, mulia dia sampai dia diberi nama yang banyak. Di dalam kitab ni ada 13 nama lain bagi bulan Sya'ban tu sendiri, yang merangkumi, yang membawa maksud, nama tu membawa maksud tentang keberkatan malam tersebut. Okey, kita tengok. Di antara pepatah Arab ada menyebut kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya sesuatu nama itu menunjukkan mulianya orang, mulianya yang diberi nama. Maknanya tuan-tuan, kalau Allah SWT, kita tengok Allah SWT itu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu nak menunjukkan Allah SWT memiliki 99 nama, 99 asma, yang menunjukkan kemuliaan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha azam, yang maha mulia, yang maha akram, yang tidak ada tandingan. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ada ulama menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Barakatil Makkiyah, Al-Barakatul Makkiyah, yang mana ditulis oleh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi rahimahullahu taala, wali Allah ni tuan-tuan dekat Pakistan. Kitab ini famous. Dia tulis dalam tu 805 nama Nabi SAW, dan ramai yang meraih keberkatan daripada kitab tersebut. Itu kitab nak menunjukkan apa? Nama Rasulullah SAW ditulis dalam tu dalam keadaan bentuk selawat, diletakkan nama Rasulullah SAW, berjaya dihasil sebanyak 805 nama dalam kitab Barakatul Makkiyah, ada dekat pasaran. Siapa yang mengamalkan selawat tersebut, kitab tersebut, pasti akan ada barakah dalam kehidupan dia. Begitu juga tuan-tuan, ulama tu sendiri pun, wali Allah itu kuburnya wangi selama seminggu. Setelah didatangi oleh anaknya nak mengelakkan daripada fitnah, lalu dialihkan batu tu supaya apa? Hilang wangian pada kubur tu. Siapa yang pergi kubur tu ambil batu bawa balik, wangi satu rumah. Dan kata apa? Berkatnya dia tu sampai dia mengarang kitab tersebut, akhirnya dia dimulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan, pada malam nisfu Sya'ban ni nama lain bagi dia. Yang pertama kita tengok Lailah Al-Mubarakah, malam yang penuh keberkatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melimpahkan kebaikan pada 4 malam, dan dari keempat-empat malam tersebut baginda menyebut malam nisfu Sya'ban. Antara malam yang barakah, penuh dengan kebaikan. Maksudnya berkat itu apa? Berkah itu numu wa ziyadatul khair, bercambahnya kebaikan. Maka pada malam ini adalah malam yang Rasulullah SAW sebut satu malam yang penuh dengan kebaikan. Nama yang kedua yang diberikan adalah Lailah Al-Qasamah dan Al-Taqdir. Malam ini juga tuan-tuan adalah malam yang pembahagian takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita hamba dia. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatanya, innallaha azza wa jalla la yaqdi aqdiyata kullaha lailatan nisfi min asy-sya'ban wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan semua qada hamba-Nya
pada malam nisfu Sya'ban dan menyerahkannya kepada tuan-tuannya pada malam Lailatul Qadar. Nak kata malam ni akan bersinambungan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi malam ni diberi kesempatan oleh Allah SWT, tuan-tuan, raihlah keberkatannya. Nama yang ketiga, tuan-tuan, kalau kita tengok kita punya tradisi baca Yasin tu sebab apa, tuan-tuan? Di antaranya hadis Nabi SAW ni. Saya berkata, ni hadis yang diriwayatkan oleh hadis Umamah radhiyallahu anhu, katanya saya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat kamu banyak berpuasa pada satu bulan dari bulan-bulan lain sebagaimana kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian jawab baginda SAW, itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia di antara Rejab dan Ramadan. Bulan Sya'ban ni, tuan-tuan, orang dah mula lupa akan keberkatan. Mana tidak, dah digantungnya iklan bazar Ramadan. Terus orang dah lupa Sya'ban, sedangkan dia masih di dalam bulan Sya'ban yang perlu diraih keberkatan padanya. Kemudian Rasulullah SAW sambung, ia adalah bulan yang diangkat pada bulan tersebut amalan-hambalan hamba kepada Tuhan semesta alam. Maknanya, tuan-tuan, malam ini, di antara malam-malam bulan Sya'ban ini adalah malam yang diangkat amalan setahun. Maknanya annual tahunan, amalan tahunan yang diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Yang kita maklum, antara waktu yang diangkat juga amalan adalah harian, iaitu pagi dan petang. Ada malaikat yang turun dan naik pada siang hari membawa amalan, dipanggil harian. Ada yang dipanggil mingguan, iaitu Isnin dan Khamis, yang akan dibawa amalan Isnin itu. Waktu Nabi SAW banyak berpuasa antara Isnin dan Isnin kerana lahirnya Nabi SAW. Khamis merupakan amalan mingguan yang diangkat. Kemudian ada amalan tahunan, tuan-tuan, yang diangkat, iaitu adalah bulan Sya'ban inilah amalan hamba itu diangkat sebanyak setahun. Setahun tu dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyambung lagi, saya suka amalan saya diangkat ketika saya sedang berpuasa. Itu di antara amalan Nabi, tuan-tuan, pada bulan Sya'ban ni diperbanyakkan puasa melebihi daripada bulan-bulan lain selain daripada Ramadan. Itu. Okey, yang ketiga, tuan-tuan, nama bagi lain bulan Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini adalah Lailal At-Takfir, malam penghapusan dosa. Diriwayatkan daripada As-Subki dalam tafsirnya bahawa sesiapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya selama setahun. Sesiapa yang menghidupkan malam Jumaat akan dihapuskan dosanya selama seminggu, dan pada malam Lailatul Qadar akan dihapuskan dosanya seumur hidup. Ini di antara malam-malam yang perlu kita hidupkan, dan di antara malam tu adalah malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Lepas tu dah kita hidupkan dengan baca Yasin pada awalnya, tuan-tuan. Permulaan hari kita, hari nisfu Sya'ban ni 15 ni, dimulakan dengan bacaan Yasin. Alangkah cantiknya dan bahagianya, kerana orang yang memulakan harinya dengan bacaan Yasin, maka hari tersebut akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam hadis dalam hadis yang kita boleh rujuk antara fadilat kelebihan bacaan Yasin itu sendiri. Banyak kelebihan Yasin, tuan-tuan. Siapa yang baca Yasin, antaranya apa? Siapa yang baca Yasin sekali, dia akan digandakan seumpama dia membaca Al-Quran sebanyak 10 marrat. Dia baca Quran 10 kali. Itu di antara kelebihan. Itu hadis yang diriwayatkan, hadis Darimi. Tuan-tuan boleh cek 3282. Hadis yang 3282. Kemudian, tuan-tuan, kita pergi kepada selain daripada yang keempat, nama Lailah Al-Ijabah, malam yang diperkenankan permohonan. Malam ni doa sangat mustajab, tuan-tuan. Raihlah keberkatan pada malam ini dengan ingat malam ini adalah malam dengan penuh keberkatan, permohonan dikabulkan oleh Allah SWT. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, 5 malam yang tidak ditolak doa padanya ialah malam Jumaat yang pertama. Yang kedua, malam pertama bulan Rejab, Rasulullah pun meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, malam nisfu Sya'ban, malam ni. Dan 2 malam hari raya, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Imam Syafi'i sendiri, tuan-tuan, dikarang dalam kitab Al-Dia, kitab yang famous bagi Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami bahawa doa yang dimustajabkan, diterima oleh Allah, ialah doa pada 5 malam. Malam yang pertama adalah malam Jumaat, malam yang kedua adalah malam hari raya Adha,
yang ketiga malam hari raya Fitri, dan yang keempat awal malam bulan Rejab, dan yang kelima malam nisfu Syaban. Ini di antara malam-malam Imam Muna Syafi'i pun mengiktiraf dan mengiyakan perkara tersebut. Tuan-tuan, yang seterusnya Lailah Al-Hayah. Yang ini, siapa yang menghidupkan malam nisfu Syaban ni tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan hatinya di hari Allah Subhanahu Wa Taala mematikan hari-hari manusia, mematikan hati-hati manusia. Dan dimaksudkan dengan hadis tersebut, apa yang matinya hati manusia tu? Maka ada dua maksudnya. Yang pertama ialah Allah matikan, Allah pelihara orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban hatinya daripada rosak dengan cinta kepada dunia, iaitu masa dia hidup. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara hatinya daripada rosak semasa dicabut rohnya, sakaratul maut. Dan yang ketiga, ketika dia berada di alam barzah, di alam kubur, dia akan menjadi kebingungan. Tetapi orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hatinya hidup. Masuk hidup di situ apa? Tidak akan rasa sengsara, sangsi dan sebagainya ketika di alam barzah. Dan yang ketiga adalah di hari kiamat kelak, Allah akan hidupkan hatinya, maka dia akan berada dalam keadaan selamat. Itulah namanya tuan-tuan, Lailah Al-Hayah. Nama yang lain tuan-tuan, Al-Aid Al-Malaikah. Tuan-tuan, ditulis dalam kitab, dan disebut oleh Abu Abdullah Tahir Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Haddadi di dalam kitabnya Unwan Al-Majalis. Dikhabarkan bahawa malam malaikat mempunyai dua malam hari raya. Malam yang pertama ialah malam nisfu Syaban, dan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam hari raya bagi malaikat. Manakala kita pula ada dua hari raya, iaitu hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Tu. Sebab tu namanya adalah Lailah Al-Malaikah. Kemudian tuan-tuan, Lailah Asy-Syafa'ah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sedangkan Nabi SAW bersabda, sedang Nabi SAW duduk pada malam itu, pada malam nisfu Syaban, maka turun Jibril alaihissalam. Dikhabarkan kepada baginda SAW, lalu Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah SWT telah memerdekakan setengah daripada umatmu dari api neraka. Tuan-tuan, jadi malam ni di antara malam yang dipanggil Itqum minan nar, malam yang Allah SWT bagikan pelepasan kepada orang yang terpilih untuk melepaskan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Taala. Bukan hanya pada 10 malam terakhir je tuan-tuan Ramadan, malam ni juga adalah malam keberkatan. Itu di antaranya tuan-tuan. Okey, kita tengok kelebihan sikit tuan-tuan. Malam nisfu Syaban ni apa kelebihan dia? Sabit dalam sebuah hadis Nabi SAW, pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kelebihan dia, malam pengampunan. Kita tengok, pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW, maka saya pun keluar mencarinya, dan saya menemui baginda SAW di Baqi', sedang mendongak kepalanya di langit. Maka baginda SAW bersabda, adakah kamu takut Allah dan Rasulnya menzalimimu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya berkata, bukan begitu wahai Rasulullah, saya cuma menyangka kamu mendatangi isteri-isterimu yang lain. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Syaban, maka dia mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kilab. Bulu kambing Bani Kilab ni satu bani yang duduk di Jazirah Arab tu tuan-tuan, yang memiliki kambing paling banyak. Suku tu lah, kalau dia suku apa yang paling banyak kambing, maka disebutkan sejarahnya pada zaman Nabi SAW adalah suku Bani Kilab. Kambingnya terlampau banyak. Dan Allah SWT bagi Rasulullah SAW sebut ini nak menggambarkan apa? Tidak ada limitation untuk Allah SWT nak memberikan keampunan kepada hamba-Nya pada malam nisfu Syaban. Dan tolong faham dekat hadis ini, sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia bukan bermakna Allah bertempat. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Sesungguhnya Allah wujud tanpa tempat. Tanpa tempat. Habis apa maksud Allah turun tadi? Maka ulama awal-awal lagi tuan-tuan meletakkan makna kepada Allah turun itu adalah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Yang kedua, turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ketiga, boleh juga dimaksudkan turun para malaikat Allah SWT atas perintah Allah SWT untuk menyebarkan rahmat sekalian alam. Dan seterusnya simbolik daripada mustajabnya doa dan permohonan pada malam itu. Sebab itu diistilahkan dengan kalimah Allah turun, padahal mustahil Allah turun dan naik, kerana Allah Maha Suci daripada nak disamakan dengan sesuatu makhluk pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, yang kedua tuan-tuan, malam yang mustajab doa. Hadis lain daripada, kita tengok hadis sikit berkenaan dengan doa yang mustajab pada malam ini. Namun kita kena perhatikan betul-betul. Ada hadis Nabi SAW, ada golongan yang dikecualikan daripada mendapat mustajab doa pada malam ini. Siapakah golongan tu? Tuan-tuan, kalau kita di kalangan itu, kita segera selesaikan untuk kita meraih keberkatan pada malam ni dengan mustajabnya doa. Golongan yang pertama tuan-tuan, yang Nabi SAW bersabda, pada malam nisfu Syaban rahmat Allah SWT turun ke langit dunia lalu memerhatikan amalan hamba-hambanya, maka Allah akan mengampunkan orang-orang yang meminta keampunan dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya, dan juga menerima permohonan orang-orang yang meminta dan mencukupkan bagi orang yang bertawakal. Dia juga meninggalkan orang-orang yang berdendam tanpa memperlakukan sesuatu ke atas mereka, dan mengampunkan dosa-dosa bagi sesiapa yang dikehendaki, melainkan yang ini, dosa orang musyrik. Jadi tuan-tuan, orang yang musyrik ni apa? Orang yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah, maka awal-awal lagi dosanya takkan diampunkan. Walau dia minta pada malam ini, malam yang penuh mustajab, tidak akan dikabulkan. Yang kedua ialah orang yang membunuh jiwa yang diharamkan, membunuh saudara sesama Islam. Dan yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim, maka doa dia pada malam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain disebut pula tuan-tuan, 3 golongan yang lain, iaitu yang pertama pelacur yang berusaha mendapatkan rezeki dengan kemaluannya, maka doanya pada malam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang yang mengambil cukai jalan, maksud cukai di sini cukai yang tidak pada haknya, maka orang ini tidak akan diterima doanya. Dan yang ketiga, dalam hadis yang sama, hadis yang lain lebih kurang sama, iaitu orang yang bermusuh dengan saudaranya tu. Dan hadis yang lain juga menyebut tuan-tuan, ada lagi golongan yang lain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita ringkaskan, kita ambil je 6 golongan ini. Jangan kita duduk di kalangan 6 golongan ini. Yang pertama tuan-tuan, musyrik, sama dengan hadis yang pertama, musyrik. Yang kedua, orang yang bermusuhan. Jadi kalau kita ada permusuhan tuan-tuan, segera mohon maaf. Kalau salah siapa tu bukan kira, yang menangnya orang yang menurunkan ego dia. Mohon maaf dulu, walaupun dia tak salah, pada hakikat dia benar sekalipun, tak akan adanya kemenangan juara. Siapa juara kalau sudah bermusuh? Lebih baik kita bermaaf-maafan lebih-lebih lagi pada malam ini. Orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan silaturahim, bergaduh tuan-tuan, adik-beradik, disebabkan harta yang akan ditinggalkan juga. Ramai hari ini tuan-tuan, disebabkan bergaduhnya, peninggalan mak ayah, bergaduh, air tak bertegur siapa, berbulan-bulan tak bertegur dengan adik, abang tak bertegur kakak. Jadi tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita, segera selesaikan benda ni tuan-tuan. Dikhawatirkan tak akan dapat apa-apa fadilat pada malam ni. Dan yang keempat, orang yang ujub dan takabur. Orang yang ujub dan takabur tuan-tuan, ujub ni apa? Rasa diri tu, rasa diri lebih daripada orang lain. Takabur pula merasa diri tu hebat. Yang pertama, dia takjub dengan diri dia sendiri, itu ujub. Dan takabur pula maksud apa? Dia rasa diri dia hebat, lebih. Akulah yang buat ni, akulah yang ni. Kalau ada sifat begini tuan-tuan, segera istighfar, tinggalkan penyakit hati tersebut. Yang kelima tuan-tuan, orang yang menderhaka kepada ibu bapanya, maka doa dia pada malam ini tidak akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, orang yang berterusan minum arak, tidak bertaubat. Itu 6 golongan yang patut kita hindari, supaya kita tergolong di kalangan orang yang terhijabnya doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni tuan-tuan. Okey, the last tuan-tuan, sebelum kita tutup, cara untuk kita menghidupkan malam nisfu Syaban ni, antaranya yang dicadangkan oleh ulama besar ini, Syekh Muhaddis
Al-Hafiz Salim Al-Asanhuri Al-Maliki rahimahullah ta'ala ni dalam kitab dia, di antaranya kita tengok dulu kelebihan orang yang menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban ni. Orang yang menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban ni, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya al-layaliyal khamsa wajabat lahul jannah lailatul tarwiyati wa lailatul nisfi minasy-Sya'ban. Atau kama qala, sesiapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajiblah baginya syurga. Di antaranya malam tarwiyah, yakni malam 8 Zulhijjah. Itu yang akan datang tuan-tuan, mudah-mudahan kita sampai. Dan yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Dan hadis yang kedua pula diriwayatkan oleh Umar Ibn Uthman Ibn Kathir Ibn Ziyad dengan sanadnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, man ahya lailatan nisfi minasy-Sya'ban wa lailatal idaini lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Atau kama qala, sesiapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan 2 malam hari raya, nescaya tidak akan mati hatinya pada hari hati-hati menjadi mati. Itu telah kita tegaskan tadi, kerana malam ini pun disebut malam Lailatul Hayah, malam yang patut kita hidupkan tuan-tuan. Okey, antara cadangannya tuan-tuan dalam ni dicadangkan oleh ulama ini dengan kita mendirikan solat sunat tasbih. Kalau nak buat berjemaah silakan. WhatsApp sekarang dalam taman, jom kita pergi surau pukul 3, kita buat sama-sama solat sunat tasbih. Pun sama seperti mana kita buat pada malam 10 malam terakhir kan, kita hidupkan begitu kan. Pun malam ini pun digalakkan. Ada sebagian ulama yang menyunatkan dia, menghukumkan sunat pada orang yang melakukan berjemaah. Untuk apa? Mendapatkan kekuatan. Kalau buat seorang-seorang tak terdaya. Jadi kalau berjemaah tu dia terdaya. Maka sunnah, walaupun ada sebahagian yang mengatakan harus, ada yang mengatakan buatlah di rumah masing-masing, namun ada ulama yang membenarkan ia, walaupun ia tidak dilakukan oleh Nabi SAW, bukanlah bermakna ia dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu di antaranya. Okey tuan-tuan, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ya Abbas, ya Ammah, ala mu'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafara Allahu laka dzambak. Wahai Abbas, wahai bapa saudaraku, mahukah kamu sekiranya saya berikan sesuatu kepadamu? Maukah kamu sekiranya saya anugerahkan sesuatu kepadamu? Maukah kamu saya kurniakan sesuatu kepadamu? Apakah kamu mahu saya beritahu kepadamu 10 dosa 10 dosa atau 10 perkara yang apabila kamu lakukannya, Allah akan mengampunkan dosamu yang awal dan akhir, yang lama dan baru, yang salah dan yang disengajakan, yang kecil dan yang besar, yang dilakukan secara sembunyi atau terang-terangan. 10 di situ bermaksud yang tadi tuan. Yang pertama, awal atau akhir, lama atau baru, yang tersalah atau yang sengaja, yang kecil atau yang besar, yang dilakukan secara sembunyi atau yang dilakukan secara terang-terangan. Siapa yang buat apa yang Nabi SAW bagi ni, seperti mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni, dia buat ini, maka 10 keadaan dosa dia tadi dia hapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat 4 rakaat. Solat sunat tasbih 4 rakaat. Dibaca pada setiap rakaat itu Alkitab, iaitu Al-Fatihah. Dan bila kamu telah selesai membaca Fatihah, rakaat pertama baca apa tuan-tuan? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk. Habis baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 10 kali. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sujud. Habis baca tasbih sujud, baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada duduk antara 2 sujud, baca sekali lagi rabbi fili warhamni wajibuni, itu habis. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dan sujud kali kedua, baca juga
10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebelum naik rakaat berikutnya berhenti dulu. Berhenti dulu, duduk baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dah selesai baru naik. Kat situ ada 75 tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua pun sama, buat yang sama, kemudian bagi salam. Itu kalau nak buat 4 rakaat 2 salam. Bagi salam, kemudian 75 dah berapa tu kan? 150. Masuk rakaat berikutnya 2 rakaat lagi 150. Jadi kat situ ada 300 zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekiranya kata Nabi SAW, selesai tasbih tadi mas, supaya selesai tasbih, sekiranya kamu tidak mampu melakukannya, maka lakukanlah pada setiap Jumaat malam. Sekiranya kamu tidak mampu melakukannya, maka lakukanlah pada setiap bulan sekali. Sekiranya kamu tidak mampu melakukannya, maka lakukanlah pada setiap tahun sekali. Sekiranya kamu tidak mampu juga melakukannya, maka lakukanlah sekali seumur hidup. Tuan-tuan, ini latihan untuk kita mudah-mudahan balighna Ramadan, kita hidupkan pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudahlah kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita ada semangat sekarang, maka mudah-mudahan berkekalan sampai kita masuk bulan Ramadan dan seterusnya kita meraih keberkatan yang lebih besar yang Allah wujudkan, yang Allah berikan, yang Allah sediakan pada malam-malam Ramadan. Bermula daripada malam itu tuan. Tak mampu baca suara-suara tasbih ni, kalau tak mampu, buat amalan sedaya mampu tuan-tuan. Kerana dia bukanlah wajib, namun perkara sunat. Walau bagaimanapun, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hidupkanlah malam nisfu Sya'ban ni dengan perbanyakkan amalan sunat. Kerana amalan wajib kita dah maklum, semua orang kena buat. Jadi tuan-tuan, jangan duduk malam ni malam biasa macam malam semalam. Malam semalam tu kita buat isyak, tu dia tidur buat tahajud. Perbanyakkan sunat lagi melebihi daripada malam-malam sebelum ini. Itulah isyarat untuk kita menghidupkan malam ini. Mudah-mudahan kita meraih kelebihan-kelebihan yang dibacakan tadi dengan sandaran-sandaran hadis yang dibacakan dalam kitab kelebihan malam nisfu Sya'ban ini yang disediakan oleh Syekh Salih As-Sanhuri Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, yang diterjemahkan oleh Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Saya setakat itu dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita menjaga betul-betul peluang pada malam ini untuk kita meraih keberkatan yang tuan. Kalau tak pun tuan, paling-paling kurang pun subuh macam ni juga. Maghrib macam ni ramai kan, subuh besok isyak pun macam ni ramai, subuh pun macam ni ramai. Sembahyang berjemaah. Tak dapat nak hidupkan malam garang, mungkin sebab mengantuk, sembahyang kerja penat dan sebagainya. Subuh jemaah jangan lupa. Kerana orang yang sembahyang subuh berjemaah serumpama dia sembahyang qiyamul lail sepanjang malam. Itu tuan. Kurang-kurang kita raih lah. Sekurang-kurang dia lah tu. Itu paling kurang lah tu. Paling kurang. Ataupun sebelum tidur tu tuan, perbanyakkan baca qul huwallah, perbanyakkan baca zikir la ilaha illallah, perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW sedaya mampu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri semangat kepada saya dan tuan-tuan untuk terus beramal lebih-lebih pada malam ni. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna lazzata fi ta'atik wa la taj'alna lazzata fi ma'asiyatik. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iri a'malana wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Istajib lahumma du'ana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.